InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan min akhiri surati Al-Kahf, daripada 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, insyaAllah bermula daripada ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan Imam, Bilal-Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita akan masuk kepada bab yang ke-38, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang akan berlaku sesuatu kepada isterinya, dan Nabi menggunakan perkataan yang menarik untuk Nabi sifatkan isterinya dengan perkataan-perkataan seperti qawarid. Baik. Hadisnya wa Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana ma'ahu ghulamun lahu aswad yuqalu lahu Anjashah yahdu. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير.
Daripada Ayyub, daripada Abu Qilabah, daripada Anas bin Malik. Abu Qilabah ni tuan-tuan, kita sebut sikit lah. Saya tak ingat saya pernah cerita belum kat sini. Abu Qilabah ni adalah salah seorang daripada tabi'in yang ada meriwayatkan hadis-hadis dalam riwayat Bukhari contohnya. Tapi Abu Qilabah ni, dia ada satu perkara yang terjadi kepadanya pada hujung umur. Iaitu dia kudung kedua-dua tangan dan kakinya, dan kemudian dia buta, telinganya tak apa-apa dengar, yang tinggal cuma mulutnya je yang boleh bercakap. Saya pernah cerita ke cerita ni? Tak ingat tuan-tuan. Tak apalah, cerita balik. Jadi Abu Qilabah ni, ada satu ketika, tiba-tiba ada seorang ni nama, apa nama dia? Abdullah, saya ingat. Abdullah bin apa saya tak ingat. Jadi Abdullah ni dia ada seorang ni yang menceritakan tentang perkara ni lah. Jadi dia satu ketika tu dia jalan kat satu tempat dekat area perbatasan. Maksudnya macam area sempadan di antara negara dengan negara lah kan. Jadi dia sampai kat satu tempat tu, tiba-tiba dia jumpa ada satu kemah. Jadi bila dia masuk dalam kemah tu, dia nampak ada seorang lelaki yang kedua-dua tangannya tak ada, kakinya tak ada, matanya buta, telinga pun tak apa-apa dengar. Tapi mulutnya rajin memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun bagi salam, dia pun tanyalah apa khabar apa semua kan. Jadi lelaki ni cakap alhamdulillah aku okey apa semua. Cuma satu je masalah. Aku ni dah kehilangan sebelum tu dia sebut macam ni dulu. Macam mana kau boleh macam rasa selamat je apa semua kan, macam rasa okey je walaupun dalam keadaan tangan tak ada, kaki tak ada. Lalu kata kata lelaki yang tak ada tangan kaki ni, dia kata macam mana aku tak rasa okey disebabkan Allah masih kurniakan aku lisan yang boleh memujinya. Jadi ini salah satu sifat yang ada pada lelaki, nama dia Abu Qilabah ni lah. Abu Qilabah ni dia macam Allah dah bagi dia ujian yang sangat-sangat berat kan. Tangan tak ada, kaki tak ada, tapi mulutnya masih lagi boleh memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bukan setakat tu tuan-tuan. Antara perkara yang berlaku pada dia ialah, lepas tu dia cakap dengan si Abdullah ni. Dia kata, dia tanyalah, engkau nak minta tolong pada engkau, tolong carikan anak aku. Aku dah 3 hari tak jumpa anak aku. Anak aku ni lah yang biasanya tolong ambilkan aku untuk wuduk, bagi aku makan, bagi aku minum, uruskan aku. Jadi minta tolong carikan anak ni. Jadi dia pun bila round pergi cari, rupanya si anak Abu Qilabah ni dah kena makan dengan binatang liar. Mungkin kena makan dengan singa ke apa macam tu lah. Dah kena makan dengan binatang liar dah. Jadi bila dia kembali balik, dia pun nak cerita pada Abu Qilabah ni. Dia cakap, aku ni nak bagi tahu macam mana ni kan. Lalu dia pun ceritalah, kau tahu tak kisah tentang Nabi Ayub? Apa yang berlaku pada Nabi Ayub? Nabi Ayub ni diuji oleh Allah, hilangnya anak-anak dia semua meninggal. Dia ni kena penyakit apa semua kan. Jadi Abu Qilabah, kau tahulah cerita Nabi Ayub ni. So kau ceritalah pada aku apa sebenarnya yang berlaku. Lalu dia pun bagi tahu anak kau ni sebenarnya dah dimakan oleh binatang liar. So Abu Qilabah sebab apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan keturunan aku tak ada lagi yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia punya keturunan dia habis dekat anak dia, dan anak dia ni pun mati diketahui dalam keadaan Islam. Sebab dia orang Islam kan. Jadi dah tak ada dah. Keturunan aku ni alhamdulillah tak ada dah yang bukan Islam. Tuan-tuan boleh tak sebut alhamdulillah apabila anak meninggal? Mati dalam keadaan menyayat hati lah. Hebat. Ni saya teringat pasal Abu Qilabah ni lah. Kemudian dia meninggal dunia dan kemudian dia datanglah orang-orang yang tolong menguruskan. Bila tanya, kau kenal ke siapa ni? Aku kenal ya, ni Abu Qilabah. Sahabat kepada Anas bin Malik. Itu yang kita tengok ni, Abu Qilabah ni meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi antara tabi'in yang hebatlah Abu Qilabah. Baik. Jadi kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ada satu ketika tu Rasulullah dalam satu perjalanan. Wa kana ma'ahu ghulamun lahu aswad yuqalu lahu Anjashah. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang budak ataupun hamba kulit hitam.
apa nama? Yang hamba yang kulit hitam ni, nama dia Anjashah. Anjashah. Anjashah ni bukan perempuan tuan-tuan lelaki. Anjashah nama dia. Jadi, Anjashah ni, dia ni sedang, dia ni tengah bawa unta lah. Jadi, Rasulullah SAW berkata kepada Anjashah, "Waihaka ya Anjashah, ruwaidaka bil qawarir." Wahai, celakalah kamu, wahai Anjashah. Waihak. Waihak ni, dia bukannya perkataan sebenarnya bukan betul-betul maksud macam kita sebut celaka. Dia macam sebut ish. Kau ni. Macam tu lah. Something yang bila sebut waihak. Cuma kalau kita translate dia, memang maksud dia macam celaka lah. Jadi Nabi kata, pelan-pelan lah membawa qawarir. Lampu-lampu kaca. Pelita-pelita kaca. Qawarir ni, maksudnya ni lah. Apa nama? Pelita yang daripada kaca tu. Nabi sifatkan siapa pelita daripada kaca ni? Isteri-isteri Nabi SAW. Dalam hadis yang lain ada sebut Bukhari juga, Anas bin Malik juga berkata Nabi ada seorang penuntun unta. Kita sebut dia macam dia ni yang tugas dia menyanyi, suara dia sedap. Jadi dia ni akan menyanyi dan nyanyian dia ni akan menjadikan unta semakin laju. Jadi style orang Arab dulu, kalau dia menyanyi, unta tu akan semakin laju lah. Jadi Nabi pun berkata, pelan-pelan lah wahai Anjashah, jangan pecahkan lampu-lampu kaca. Lebih kurang macam tadi juga. Baik. Bersama-sama dengan Nabi, bersama mereka juga Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni adalah emak kepada Anas bin Malik. Jadi, itu yang Anas dapat cerita juga tentang perkara ni. Okey. Kemungkinan perkara ini terjadi sewaktu Nabi SAW sedang pergi mengerjakan haji. Jadi dalam haji, kadang-kadang Nabi musafir dengan semua isterinya. Sebab haji ni ambil masa yang sangat-sangat panjang. Dan macam yang kita sebut sebelum ni, Nabi kadang-kadang apabila musafir, ada waktunya Nabi akan cabut undi. Siapa yang ikut? Kadang-kadang ada 2-3 orang yang ikut. Kadang-kadang Aisyah seorang sahaja. Kadang-kadang semuanya ikut. Jadi bergantung kepada undian masing-masing. Antara perkara yang kita boleh lihat di sini adalah Nabi SAW tak malu untuk mensifatkan isterinya dengan qawarir. Dia menggunakan bahasa romantik depan orang lain. Macam apa nama? Dimisalkan Ummul Mukminin tadi, isteri-isteri Nabi itu dipanggil sebagai lampu-lampu kaca. Kita boleh tuan-tuan nak berbahasa romantik di hadapan orang lain, cakap dengan isteri. Kan? Nak panggil isteri sayang depan orang kan. Sayang. Panggilan. Malu juga kadang-kadang rasa kan. Panggil nama ajalah. Kan? Kadang macam itu kan. Jadi Nabi SAW tak ada masalah. Sampai ada riwayat lain, dari riwayat Muslim, Abu Qilabah berkata, Rasulullah mengucapkan satu kata-kata yang sekiranya salah seorang daripada kamu yang mengucapkannya, pasti kamu akan mengejek. Jadi maksudnya apa? Perkataan tu kalau kita kata, jiwang sungguh lah. Tapi Nabi SAW tak malu untuk mengucapkan perkara tersebut di hadapan para sahabat. Nabi berbahasa romantis, tapi Nabi taklah bermesra di hadapan orang lain. Orang kita pula, lain pula. Dahlah cakap dengan bahasa-bahasa yang sepatutnya tak perlu pun orang lain dengar sangat. Kan? Bukannya bahasa-bahasa yang menarik, yang baik lah. Yang romantik apa semua. Tapi bahkan sampai benda-benda yang sepatutnya tak perlu tunjuk di halayak ramai pun dia tunjuk juga. Macam bercium-cium ke apa kan. Benda ni sebenarnya tak ada, tak dibenarkan. Tak perlulah ditunjukkan kepada orang lain. Orang lain pun ada isteri juga. Orang lain pun cium isteri dia masing-masing juga. Jadi tak perlu nak ambil TikTok ke apa semua, post dekat Facebook. Post dekat TikTok ke apa semua. Ambil video kan, tak perlu. Okey. Antara perkara yang kita boleh ambil juga daripada sini, daripada apa yang kita sebutkan daripada hadis-hadis ni, betapanya Nabi SAW ni adalah orang yang sangat-sangat lembut dengan isterinya.
Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kalian adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik pada ahli keluarga aku, pada isteriku. Jadi Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat lembut kepada isterinya dan sangat-sangat sabar. Ini kadang-kadang berbeza dengan sebahagian daripada kita, iaitu kita ni lembut kepada orang luar. Kita lembut dengan orang daripada orang yang kita kurang kenali. Macam kawan-kawan dekat office, ataupun rakan sekerja, ataupun macam contoh kita datang ke masjid kan. Kita baik dengan orang-orang kat masjid. Tapi bila kat rumah, rupanya kita ni, kan, singa lah, apa nama, macam-macam buaya lah, apa semua kan. Semua jenis ni lah. Rupanya kita lah Incredible Hulk tu. Apabila di rumah. Keluarlah segala-galanya dekat rumah. Sedangkan Nabi perintahkan untuk kita berlaku baik. Yang paling baik adalah apabila kita dapat berlaku, kita buat baik kepada isteri kan. Jadi ini yang sebenarnya. Apabila kita dapat melakukan kebaikan kepada ahli keluarga kita. Bukan kepada orang luar semata-mata. Sebab kalau siapa yang dapat buat baik dengan isteri, dia ni percakapannya baik dengan ahli keluarga dia, maka insya-Allah di luar pun dia akan lebih baik. Dia lagi baik. Lagi tak ada masalah. Memang akan lembut. Tapi kadang-kadang ada orang yang di luar, dia sangat-sangat, apa nama tu? Lembut. Tapi apabila balik rumah, rupanya kasar. Sangat-sangat kasar. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bagaimana cara Nabi SAW menunjukkan rasa sayangnya kepada Aisyah. Contohnya, Aisyah ada pernah sekali, waktu tu tiba-tiba ada berlaku orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid dan mereka dia buat apa nama tu? Macam lawan pedang lah. Mereka buat latihan pedang dekat dalam masjid. Dalam masjid tu dia buat latihan pedang. Jadi Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ya Humaira. Humaira ni adalah panggilan sayang untuk Aisyah. Macam panggilan manja lah untuk Aisyah. Engkau nak tengok dia tak? Nak tengok mereka tak? Nabi kata. Lalu kata Aisyah, ya. Nabi pun berdiri di pintu. Aku pun datang daripada belakang dan aku meletakkan dagu aku di atas bahunya. Aisyah letak apa nama tu? Dagu dia dekat atas bahu Nabi SAW. Dan kemudian kata Aisyah, aku sandarkan muka aku pada pipi Nabi. Lepas lama sikit, Nabi pun cakap lagi, dah cukup belum? Dah habis tengok belum? Maka kata Aisyah, belum lagi. Sabar dulu. Sekejap lah, nak tengok lagi. Sehinggalah bila Nabi pun terus je lah berdiri di situ. Sehinggalah bila tanya lagi, dah cukup? Aisyah pun kata, janganlah, sekejap lagi. Wahai Rasulullah, belum lagi. Kemudian Aisyah berkata apa? Sebenarnya aku bukannya nak sangat tengok orang Habasyah tu main pedang. Cumanya aku nak orang perempuan lain tahu macam mana kedudukan Rasulullah di sisiku dan kedudukan aku di sisi Rasulullah. Dia saja nak bagi orang tengok. Macam gini. Tengok macam mana Nabi layan aku. Aku letak apa nama? Dagu aku dekat atas bahu Nabi. Dan kemudian lentuk pula dekat pipi Nabi. Dan tunjuk kat orang. Bukanlah dia bermesra sangat. Dia saja je. Kebetulan waktu macam tu kan. Dan bukanlah dalam keadaan berpeluk-peluk ke apa. Cuma dekat depan pintu tu, Aisyah letak kepala macam tu. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa Nabi SAW tak malu pun untuk memberikan waktunya kepada isterinya semata-mata nak tengok orang Habasyah tengah main pedang. Jadi tak ada masalah. Dan Nabi memang kita tengok orang yang paling lembut kepada isterinya. Itulah macam tu. Bagaimana Nabi SAW memang orang yang sabar. Bila Aisyah hilang kalung kan, kadang-kadang Nabi sanggup berhenti kan. Okey, kita berhenti, kita cari kejap apa nama rantai yang jatuh tu. Sedangkan dikisahkan bahawa rantai tersebut nilainya cuma macam 12 dirham lah, bukanlah
rantai mahal sangat. Rantai biasa je. Mungkin rantai besi ke apa kan. Tapi Nabi sanggup luangkan masa untuk cari rantai tersebut. Jadi di sini kita boleh ambil contoh yang terbaik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi adalah orang yang sangat penyabar. Baik. Yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha, yang ke-39, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kuntu aftilul qala'ida lin nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqallidul ghanam wa yuqimu fi ahlihi halala. Kata Aisyah, aku memintal kalung-kalung penanda untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang akan dikalungkan kepada apa nama tu? Kambing. Kambing yang biasanya digunakan untuk korban lah, haiwan korban. Jadi Nabi SAW mengikat kambingnya, kemudian Nabi tinggal bersama keluarganya secara halal. Hadis yang lain, kata Aisyah, aku memintal kalung-kalung penanda untuk haiwan korban Nabi sebelum baginda berihram. Okey. Daripada hadis ni, kita boleh lihat bahawa Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang menyiapkan penanda haiwan korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada zaman Nabi, mereka ni meletakkan tanda kepada haiwan yang korban, yang nak dikorbankan ni, ada beberapa cara. Antara caranya adalah isy'ar, iaitu pada unta, dia akan isy'ar ni macam dilukakan sikit dekat bahagian bonggol unta tu. Luka sikit, bagi nampak tanda. Saya pun tak tahulah macam mana cara dia ni kan. Tapi disebutkan bahawa isy'ar tu dilukakan dekat situ untuk nampak tanda bahawa haiwan tersebut adalah haiwan korban. Jadi supaya dia tak bercampur dengan haiwan yang lain. Sebab bila nampak tahu yang ni, haiwan ni adalah untuk haiwan korban. Kemudian Nabi meletakkan dua seliparnya dekat leher. Kemudian Nabi SAW bawa binatang tersebut bersama-sama untuk pergi ke haji. Jadi itulah adanya isy'ar. Satu. Yang kedua, kalau untuk kambing, kambing tak dapat diisy'ar sebab dia kecil. Kalau dibuat macam tu, maka dia akan takut menyakiti si inilah kambing tadi itulah. Kalau untuk haiwan yang lebih besar ni biasa tak ada apa-apa masalah. Dilukakan sedikit. Jadi untuk kambing digunakan qala'id tadi tu. Digunakan kalung-kalung sebagai penanda bahawa haiwan ni haiwan korban. Untuk zaman sekarang, penanda kepada haiwan ni apa dia? Kita gunakan? Zaman sekarang biasanya cocok telinga kan? Ada pin kat telinga tu. Boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah. Yang tu lebih ringan daripada isy'ar tadi. Jadi boleh untuk cocok kat telinga kambing ke, telinga sapi kah, untuk ditandakan dekat pin dekat situ. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita boleh lihat bahawa Nabi bukan pergi beli benda tu. Kadang-kadang isterinya yang siapkan penanda kepada kambing untuk digunakan untuk korban tadi. Okey, yang seterusnya. Yang ni dia macam simple sikit lah. Yang seterusnya adalah bagaimana Nabi SAW memujuk Aisyah. Kerana Aisyah datang haid waktu sedang haji. Tengah haji, Aisyah datang haid. Al-Qasim bin Muhammad yaqul sami'tu Aisyah taqul kharajna la nara illa al-hajj. Kata Qasim bin Muhammad, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar dan tidak ada tujuan lain melainkan untuk berhaji. Maksudnya pergi safar lah, pergi dalam satu perjalanan. Falamma kunna bisarifa hittu. Apabila kami sampai dekat Sarif, ada satu tempat nama Sarif, aku pun datang haid. Period waktu tu. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan aku ketika aku sedang menangis.
Ini kita panggil sifat perempuan. Tengah ni tiba-tiba datang haid, nangis tak? Sebab apa? Sedih lah kan? Tengah nak melakukan haji ni tiba-tiba datang haid. Qala malaki anafisti. Nabi pun berkata, adakah engkau ni datang haid? Qultu na'am. Aku pun jawab, ya. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Lalu baginda berkata apa? Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah ke atas anak-anak perempuan Nabi Adam. Maksudnya orang perempuan, naturally mereka memang akan melalui waktu begini. Tiba-tiba datang haid. Faqdi ma yaqdil haj ghaira an la tatufi bil bait. Maka engkau ni buatlah apa sahaja yang dilakukan oleh orang yang sedang haji kecuali tawaf di Kaabah. Maksudnya bila haji ni orang haid boleh lakukan melainkan tawaf tadi. Dengan benda-benda yang memerlukan dia ni lah. Kemudian qalat wadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Selepas itu Rasulullah melakukan korban dengan seekor lembu bagi pihak para isteri. Jadinya daripada hadis ini tuan-tuan, kita melihat bahawa adanya perkara-perkara yang berlaku sewaktu Nabi sedang melakukan haji bersama dengan para isteri. Dalam hadis yang lain kita akan tengok orang lain pun ada gak yang tiba-tiba datang haid. Macam contoh Safiyah pula datang haid. Kita sebut teruslah hadis tentang Safiyah datang haid ni. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna Safiyah bint Huyai qad hadat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaha tahbisuna. Alam takun tafat ma'akun? Faqalu bala. Qala fakhruji. Aisyah berkata, Aisyah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, Aisyah kata, wahai Rasulullah, Safiyah ni datang haid. Safiyah ni isteri Nabi yang lain lah. Kita dah sebut kan, pasal Safiyah ni, dia ni keturunan Yahudi, orang yang cantik. Jadi Rasulullah pun berkata, nanti boleh jadi dia ni akan menahan kita. Maksudnya, tak dapat balik Madinah lagi lah, kena tunggu dia ni settle haid, lepas tu barulah dia lakukan tawaf. Tawaf yang, tawaf yang menjadi rukun haji tu. Jadi, Nabi pun tanya, alam takun tafat ma'akun? Adakah dia ni dah tawaf bersama dengan kamu? Maksudnya tawaf ifadah. Tawaf yang rukun haji tu lah. Faqalu bala. Lalu mereka pun berkata, ya dah, dia dah buat benda tu. Fakhruji, maka ikutlah keluar. Keluarlah. Maknanya tak ada masalah lah untuk, tak perlulah dia tunggu lagi. Maka di sini tuan-tuan, benda ni kita lihat bahawa Nabi SAW sangat-sangat sabar dengan isterinya. Macam contoh tadi bila isterinya datang haid, Nabi kata apa? Nabi sebut, hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Nabi Adam. Maksudnya standard lah orang perempuan kena macam ni. Dan Nabi tak ada pun nak marah. Tiba-tiba kau waktu ni pula nak datang haid. Kan? Ni kadang-kadang masalah orang lelaki tuan-tuan. Kita tak melalui perkara tu dan kita tak faham kan. Dia ingat datang haid ni macam kita ni ke? Boleh tahan ke? Tak boleh tahan tuan-tuan tapi adalah sebahagian yang macam contoh bila dah dekat-dekat dengan waktu nak dekat wukuf Arafah kan, lepas tu kan nak tawaf ifadah ni kan. Jadi kadang-kadang takut juga bila datang haid ni. Kalau datang haid macam mana? Nak kena settle juga tu. Jadi sebahagian para ulama mengatakan bahawa dibenarkan untuk dia makan pil tahan haid tu. Boleh. Especially bila dah dekat-dekat tengok ni kalau tak kena ni. Dan kebetulan pula kita ni pula jauh. Kita ni bukan macam orang-orang yang duduk sana. Tak apalah, balik rumah dulu, nanti dah settle, dah suci balik, lepas dah haid tu sambunglah balik, tawaf balik. Tapi kita tak, kita ni flight lepas tu katalah hari kelima dah kena dah. Kan? Kata 15 ke 16 Zulhijjah dah kena balik dah. Sedangkan dah datang haid. Jadi macam mana?
Jadi memang ada sebahagian yang mengatakan boleh untuk dia melakukan tawaf dalam keadaan dia dalam keadaan haid. Ya, disebabkan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan waktu tu kita dah tak mampulah, sebab kalau dah balik Malaysia, bila lagi nak datang nak settlekan tawaf? Dah tak apa datang kan? Satu kerja pula. Jadi dibenarkan untuk dia melakukan tawaf dalam keadaan dia sedang haid. Disebabkan tawaf tu adalah perkara wajib dalam haji. Okey. Hadis yang seterusnya, tentang Ummu Salamah pula. Ni semuanya dalam haji ni, tuan-tuan. Waktu sedang mengerjakan haji, semuanya berlaku dalam peristiwa haji. Nabi haji berapa kali? Nabi haji berapa kali, tuan-tuan? Sekali aja. Sekali sahaja. Umrah pun sekali ajalah. Sekali datang tu. Dan kemudian tahun seterusnya Nabi wafat. Itulah yang last. Yang pertama dan yang last. Sebab tu dia panggil haji wada. Haji selamat tinggal. Dan Nabi memberikan ucapan waktu khutbah tersebut, ucapan yang sangat-sangat penting lah kan. Jadi waktu tu. Okey. Yang seterusnya, an Urwah bin Az-Zubair an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Qala tufi min wara'in nas wa anti rakibah. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil bait yaqra'u bit-tur wa kitabim mastur. Kata Ummu Salamah, aku ni mengadu kepada Rasulullah bahawa aku ni rasa sakit. Aku ni sedang sakit. Aku mengadulah yang aku ni tengah rasa sakit. Lalu Nabi kata apa? Pergilah bertawaf di belakang orang ramai. Wa anti rakibah. Dalam keadaan engkau ni naik kenderaan. Waktu tu kenderaan apa biasanya? Unta lah. Jadi tawaf naik unta. Zaman sekarang orang tawaf naik apa, tuan-tuan? Naik skuter. Boleh bayar. Kalau kata malas nak ni kan. Malas nak Malas nak jalan. Nak tawaf suka-suka nak naik ni. Boleh tak? Tak ada masalah. Boleh naik skuter. Dan memang ditunjukkan. Nabi pernah buat. Dan di sini. Siapa nama ni? Nabi perintahkan Ummu Salamah untuk tawaf. Adakah mesti waktu sakit baru boleh naik skuter? Ataupun naik kenderaan? Tak. Tak sakit pun boleh tak naik? Duit lebih sikit. Ada banyak sikit duit. Pakailah. Boleh naik skuter ke apa kan. Nanti satu zaman nanti disebutkan, tak silap saya, dia boleh naik, ada jalan untuk kereta pun boleh. Mungkin sampai satu ketika nanti. Macam orang ni lah, orang yang bayar sampai package yang main 500,000 tu. Dia wukuf kat Arafah je lah. Dia turun naik helikopter je. Turun naik alik. Punyalah apa nama? Simple kan. Tapi maksudnya perkara tersebut boleh. Kemudian kata Ummu Salamah, aku pun tawaf sendiri. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di tepi Kaabah sambil membaca surah Wat-Tur wa kitabim mastur. Nabi membaca surah Tur. Hadis ini menunjukkan ada ketikanya memang perlu untuk si isteri boleh berdikari untuk melakukan sesuatu. Maksudnya Nabi tak ikut bersama. Si Ummu Salamah ni tawaf sendirilah. Tak adalah Nabi nak sentiasa ikut ke apa. Waktunya tak apalah, kau buat sendiri je lah. Nabi kata macam, tak apa, awak buat sendiri. Lepas tu Rasulullah sedang solat di tepi Kaabah. Nabi solat dan Ummu Salamah sedang tawaf. Hadis-hadis di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW memang orang yang sangat-sangat sabar.
Nabi adalah orang yang sangat penyabar, terutamanya kepada isterinya. Dan tahap sabar Nabi ni tuan-tuan, ujian yang diterima oleh Nabi SAW bukannya ringan. Ujian Nabi dipanggil sebagai orang yang gila, dipanggil sebagai tukang sihir, dipanggil sebagai tukang karut. Sampai tahap macam tu. Orang gila semua tu dah biasa dah. Kerasukan jin. Itu semua perkara disebut yang dipanggil kepada Nabi SAW. Tapi Nabi masih juga dapat bersabar. Nabi juga diuji dengan kematian anaknya 6 orang. Sewaktu Nabi masih hidup. Anak Nabi 7 orang, 6 orang meninggal dunia waktu Nabi masih hidup. Seorang sahaja yang meninggal selepas Nabi wafat. Dan kita lihat bagaimana Nabi mengurus isteri-isterinya. Nabi orang memang sangat-sangat sabar, sangat-sangat bijak. Kita ni kadang anak baru 2-3 orang. Pening dah kepala, urus anak je. Isteri seorang je pun. Tapi urus anak pun dah pening dah. Sebab tu Allah tak kurniakan kita ramai isteri kot. Disebabkan kita ni tak ada kesabaran untuk mengurus manusia. Kadang-kadang pening. Sikit-sikit je rasa macam, pening kepala betul. Tengok perangai macam ni. Anak ni macam ni kat rumah kan. Kita rasa macam dah habis pening dah. Sedangkan Nabi SAW sangat-sangat sabar. Suatu kita azan.
Bismillah, alhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita menyebut tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat sabar. Dan tahap sabarnya Nabi ni, macam contoh pernah berlaku, ini bukannya pada isteri lah. Yang pasal isteri ni kita dah sebut banyak dah. Bagaimana Nabi ni sabar dengan isterinya Aisyah apabila pecahkan pinggan orang kan. Waktu tu di hadapan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Aisyah pergi pukul tangan khadam yang hantar makanan. Nabi boleh relax je. Nabi kata apa? Gharat ummuki. Gharat ummukum. Bila pecah tu, Nabi bercakap, Nabi pun sendiri datang, Nabi kutip makanan dan juga pinggan yang pecah tu. Kemudian Nabi pun kata apa? Emak kamu cemburu. Dia boleh relax je, tenang je. Kalau kita depan orang, isteri kita buat pangai je tu kan. Tak silap, kau pergi belakang je. Habis lah, kena ceramah lu apa kan. Kena marah sungguh tu. Depan orang buat macam ni pangai kan. Nabi boleh bersabar. Dan antara lain, Nabi juga bukan orang yang cepat melatah. Padahal Nabi ni adalah orang yang paling layak untuk dihormati. Ada sekali tu Nabi SAW menegur seorang perempuan yang sedang macam menangis tak habis-habis dekat kubur. Jadi Nabi pun pergi, Nabi pun tegur lah. Nabi kata, sabarlah, jangan buat macam gini apa semua kan. So, perempuan ni kata apa? Perempuan ni cakap, engkau tak tahu apa yang aku rasa. Masa tu dia tak tahulah yang bercakap tu Nabi SAW. Jadi bila orang lain nampak, Nabi pun beredar daripada tempat tu. Nabi pun tak cakap banyak, Nabi relax je. Maka bila orang lain bagi tahulah pada perempuan ni, yang kau sebut tu adalah, yang tegur kau tu adalah Rasulullah. Jadi bila dia pun datang, dia pun minta maaf pada Nabi semua kan. Nabi cuma bagi satu pesan aja. As-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah suatu letusan yang pertama. Iaitu apabila berlakunya satu perkara tu, boom, waktu tu itulah yang betul-betul sabar. Kalau kita masa tu terus marah apa semua kan, lepas tu baru nak reda, baru nak sabar, masa tu dah kira macam bukan darjat sabar yang sebenar lah. Kira macam tahan marah je lah. Yang tu dah darjat sabar yang kurang. Jadi kesabaran yang sebenarnya adalah apabila seorang itu, bila berlakunya sekali satu perkara yang menghilangkan kesabaran, kita dapat sabar. Contohnya apa Anak pecahkan barang. Sengaja dia pecahkan depan kita. Waktu tu kita memang betul-betul rasa memang boleh bagi tangan ataupun masa tu memang boleh marah sungguh kan. Naik suara apa semua. Tapi waktu tu kita boleh tahan. Itulah kesabaran yang betul-betul. Senang tak? Susah tuan-tuan. Especially pada waktu kita mampu untuk marah. Kan anak kita. Memang sungguhlah kita boleh marah. Tapi kita boleh sabar. Ini yang betul-betul kesabaran yang paling utama. Jadi kita boleh lihat sifat Nabi SAW. Bukan sekadar dia tak marah, tapi dia bagi pesanan yang sangat-sangat baik kepada si perempuan tadi tu. Dan ini juga pernah berlaku kepada Umar bin Abdul Aziz pada waktu dia jadi khalifah. Ada masa lagi? 3 minit boleh cerita. Umar bin Abdul Aziz ada satu ketika tu dia jalan dekat dalam masjid, terpijak orang yang tengah baring kan. Sebab dulu kan masjid kan gelap. Jadi terpijak. Orang tu bangunlah. Hantar majnun. Kau gila ke apa? Kan pijak. Umar bin Abdul Aziz jawab apa? Tak. Aku tak gila. Lepas tu jalan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tiba-tiba ada pemimpin di kalangan kita yang terpijak kita. Kita pun bangun. Kita buat gila ke kau ni? Siap lah. Bodyguard apa semua datang kan. Umar bin Abdul Aziz macam mana? Tak. Aku tak gila. Kan aku dah jawab. Bila orang tanya kan. Tak nak marah ke apa semua? Taklah, aku dah jawab. Dia tanya aku gila ke tak? Aku taklah. Ni macam mana orang yang tahu tak perlu untuk teruskan pergaduhan-pergaduhan yang tak ada keperluan. Jadi bila orang tu tengah marah, tanya gila ke? Tak gila. Dah, lepas tu balik jalan. Ni sebenarnya orang yang pandai menguruskan emosi dan pandai menguruskan orang lain pula. Emosi orang lain pun dia boleh uruskan. Ni orang yang hebat. Macam kita pula kadang-kadang emosi sendiri pun tak settle lah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit rasa panas hati, sikit-sikit rasa macam susah betul nak meredamkan kemarahan tu. Baik. Jadi insyaAllah kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Mudah-mudahan kita dapatlah
adanya kesabaran seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, taklah mudah-mudah sedikit salahkan orang lain ataupun salahkan isteri, especially pada waktu benda yang memang isteri tersebut tak dapat nak kawal. Contohnya daripada segi datang haid, ataupun tiba kenapa orang luar parking depan rumah kita apa semua kan. Pun isteri juga yang salah kadang-kadang kan, bila orang yang marah ni. Apa benda, kucing berak depan rumah pun habis kita marah isteri juga. Ada orang ni memang mudah marah, jadi habis segala-galanya dia lepaskan kepada ahli keluarganya. Ni salah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW, Nabi tenangkan isterinya. Dalam keadaan isterinya menangis kerana takut tak dapat lakukan haji. Nabi kata, jangan risau. Benda ni adalah perkara yang Allah dah tetapkan kepada anak-anak Adam. Anak-anak perempuan Adam. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.